Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang untuk dengarkan cerita-cerita pengalaman daripada ramai orang. Abang sangat-sangat bersyukur bila ramai sangat daripada semua pendengar-pendengar Abang menyumbang cerita. Walaupun Abang doakanlah semua supaya dalam keadaan yang bagus, sentiasa dirahmati Allah. Jadi hari ini adalah cerita Abang pernah cakap hari tu nak sambung, nak ceritakan satu kisah tentang perjalanan seorang lelaki dengan tiga orang kawan dia, dua orang kawan dia yang bermula daripada Sungai Pahang ke Muazzam pada tahun 2005. Waktu tu pukul 2 pagi, nak pukul 2 pagi ke 3 kali ke 4 pagi. Abang pernah cerita, abang nak cerita, tapi abang cakap hari tu abang dah hilang hilang suara, tekak dah kering sangat. Jadi hari ni abang nak sambung cerita tu, tapi abang gunakan nama watak lain. Okey. Jadi itu cerita yang pertama. Cerita yang pertama boleh dikatakan sangat ekstrim dan panjang dan sangat seronok masa abang dapat cerita tu. Nanti abang ceritalah. Ini mukadimah dulu. Jadi cerita yang kedua pula disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Aiman. Okey. Kedua-dua cerita ni disampaikan kepada abang melalui pertemuan muka dengan muka. Bukan muka dengan muka. Pertemuan orang dengan orang lah, takkanlah orang dengan hantu. Maksudnya pertemuan berdepan lah kan. Minum-minum kopi sambil tu bercerita. Dua-dua cerita ni abang dapatkan. Dan cerita yang kedua ni, Aiman cerita dekat abang kisah pengalaman dia waktu dia lepas SPM pada tahun 1990-an, kalau tak salah 91-92 macam tu. Dia kerja sebagai attendant pam minyak, yang bertugas sebagai lelaki yang bertugas sebagai memasukkan minyak dekat dalam tong minyak. Kenapa ayat abang macam pelik lebih kurang lah korang faham-faham Dan berlaku di satu daerah. Dia tak nak cakap ke abang dekat daerah mana, tapi dia kata cukuplah abang tahu dekat Perak. Sebabnya dia kata dia tak nak orang detect, sebab selepas daripada kejadian tu dia diugut untuk tidak menceritakan kisah ni. Dan abang pun ambil lah sebagai cabaran ke ataupun sebagai sesuatu yang pesanan supaya abang tidak menceritakan daerah mana, tapi cukuplah setakat negeri Perak. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan dua cerita yang panjang sangat tapi memang menarik. Okey, jom. Hari ni dahi abang nampak luas kan? Gila ni macam hantu lekat macam ni. Kalau hantu yang lompat-lompat tu kan lekat tau, dia punya tangkal komen panjang lagi, start daripada dahi abang luas. Tak adalah, itu mukadimah je lah untuk menghilangkan rasa nervous. Okey, Lohan bukan cerita yang sebenar, bukan nama yang sebenar disampaikan kepada abang. Jadi Lohan ni dengan kata lain nama salah satu nama yang dicadangkan oleh kita punya penonton lah, kita punya keluarga besar Josipong Lipolaran. Cerita ni macam ni. Pada tahun 2005, Lohan diminta oleh kawannya yang bernama Syafiq untuk teman dia ada satu hal lah dekat tepi pinggir Sungai Pahang. Jadi pada waktu tu berlaku lebih kurang pukul 8 malam daripada urusan yang nak dibuat dekat tepi Sungai Pahang tu. Selepas urusan dah dibuat, kalau tak silap abang, urusan tu ada berkaitan dengan membuang benda-benda kotor lah. Maksudnya orang berubat, lepas tu nak dibuang dia punya hantu ke apa benda dekat sungai. Macam tu lah lebih kurang. Kalau abang tersalah cerita, nanti abang Lohan betulkan lah. Jadi bila nak buat upacara macam tu, proses macam tu, tak berani nak buat sorang-sorang. Jadi kawannya yang nama Syafiq ni ajaklah Lohan, jomlah teman aku. Aku takut, aku dengan anak aku nak buang benda Allah tu dekat sungai, tapi aku takut. Jadi aku minta lah kau teman. Jadi kata Lohan, tak ada masalah sebab waktu tu waktu cuti, waktu memang tak ada kerja. Jadi seperti yang dijanjikan, diorang pun pergilah ke Sungai Pahang tu lebih kurang sampai kat sana pukul 8 malam macam tu, dan diorang lah buatlah seperti apa yang disuruh oleh ahli perubatan tu supaya membuang benda-benda tu ke dalam sungai. Tapi benda-benda tu dibuang dalam keadaan yang bukanlah ada syirik-syirik, tak, memang buang macam tu je. Tapi kalau siapa-siapa yang tahu tentang upacara membuang tu, bolehlah beritahu komen-komen kat bawah. Okey, ceritanya mula macam ni. Bila diorang dah habis buang tu, diorang pun bergerak daripada Sungai Pahang ke Muazzam.
Tapi diorang bergerak daripada Sungai Pahang tu lebih kurang pukul 11 malam. Sebabnya selepas upacara membuang tu, diorang minumlah dekat kedai. Sambil-sambil minum, sambil-sambil makan, sambil-sambil borak. Yang ada waktu tu 3 orang, iaitu Syafiq, anak dia dan juga Lohan. Jadi lepas dah makan-makan, borak-borak semua, habis semua cerita, diorang pun bertolaklah daripada tepi Sungai Pahang ke Muazzam. Sebabnya diorang punya rumah semua dekat kawasan-kawasan Muazzam lah. Nak cerita macam tu lah. Jadi bila bertolak tu, okey, mula-mula perjalanan tu tak ada apa-apa, tak ada masalah. Tapi Lohan cerita, bila dalam pertengahan jalan tu, tiba-tiba, kalau tak silap, di kawasan-kawasan yang tak ada orang, kawasan-kawasan yang tak ada penempatan, abang tak tahu jalan mana, tapi itulah yang dia ceritakan, kawasan-kawasan yang kiri dan kanan dia ada belukar. Tiba-tiba diorang bertiga, ni mula-mula seram diorang bertiga nampak burung besar warna putih melintas kereta diorang. Melintas buk-bok, 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 tu terus naik ke atas bulan. Maksudnya terus ke depan lah kan. Jadi yang Lohan ni duduk belakang, Syafiq memandu, anak Syafiq ada dekat sebelah tempat penumpang. Tiba-tiba Lohan berbunyi, dia kata, Allah merestui perjalanan kita. Tengok, ada burung besar teman kita. Tak adalah takut sangat nampak macam burung besar. Jadi Alhamdulillah lah, kita tak adalah bertiga dekat jalan ni. Pada waktu tu memang dia je tahu kereta yang ada, yang kereta lain tak ada. Lohan cakap lah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah nak tolong buat teman-teman, dia kata. Tapi waktu Lohan cakap, si Syafiq dan juga anak dia senyap, tak cakap apa. Lepas tu si Syafiq pandang Lohan. Kau nampak ke tak nampak? Dia kata. Nampak burung besar terbang. Bagusnya, Alhamdulillah ada teman-teman kita. Okey. Jadi senyap dalam kereta. Diorang pun teruskan perjalanan. Selang lebih kurang setengah jam macam tu, tiba-tiba lintas lagi burung besar. Puk, 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 sampai naik ke bulan. Sekali lagi Lohan cakap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah nak tolong kita buat teman-teman malam. Tak adalah sunyi sangat, bunyi kepakan burung, dia kata. Waktu tu yang si Syafiq dengan anak dia dah pandang sesama sendiri. Pakcik ni dah kenapa agaknya dalam hati lah, dia ni tahu ke tidak apa benda tu. Okey, tak apalah. Dia pun teruskan perjalanan. Cukup selepas setengah jam, muncul lagi burung tu, tapi kali ni burung tu tak terbang ke arah bulan. Puk pak puk pak puk pak, burung tu melintas depan kereta diorang. Puk pak puk pak puk pak puk pak. Nampak memang macam burung besar warna putih, berkibai-kibai kain. Waktu tu Lohan boleh cakap apa? Pelik juga burung ni. Kenapa burung pakai kain lah, dia kata. Waktu tu Lohan cerita kat abang, dia tak terfikir yang itu adalah makcik Rockers. Memang dia tak terfikir langsung. Dia ingat burung Allah hantar untuk teman dia orang. Waktu tu si Syafiq dengan juga anak dia cakap macam ni, kalau kau rasa itu burung, okeylah burung. Tapi aku rasa bukan burung. Banyak-banyakkanlah kita selawat. Waktu tu Lohan tak dapat tangkap tau. Dia pun kata, bagus juga kita selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Macam tu lah duduk selawat, duduk belakang seorang-seorang. Dia selawat. Tapi bila dah selawat lama-lama jadi macam nyasyid lah kan. Sedap juga dalam perjalanan malam untuk menghilangkan rasa ngantuk. Tapi sambil-sambil tu si Lohan ni bercoloteh-coloteh lah. Dia kata, Alhamdulillah ada 3 kali burung melintas. Allah nak hantar supaya kita ni tak terlalu sunyi di jalan yang sunyi ni. Lepas tu yang si Syafiq dengan anak dia memang dah tak cakap apa, senyap aja. Okey. Perjalanan dia berteruskan sambil-sambil dia selawat, sambil-sambil dia berborak-borak. Tiba-tiba dia nampak kereta tak terlalu laju dia orang bertiga nampak ada seorang lelaki Cina. Waktu tu lebih kurang pukul 3 pagi seorang lelaki Cina tolak basikal, dan lelaki tu pakai baju macam baru balik daripada pengkebumian, baju jerami. Kalau penonton-penonton abang yang berbangsa Cina mungkin tahulah kan, yang beragama Buddha, yang baju jerami tu dia nampak pakcik tua berbaju jerami tolak basikal. Dia orang pun melintas, dia tengok, lepas tu si Lohan ni
Dia punya merasa macam seronok perjalanan tu. Dia kata sejuk. Dia terus cakap dengan Syafiq, kau tengok pakcik tu pukul 3 pagi dah keluar nak pergi menoreh. Lepas tu agaknya dia baru balik daripada pengkebumian. Agaknya dia nak pengkebumian, dah rasa macam malas nak tidur. Dia terus-teruslah tolak basikal nak pergi menoreh. Syafiq dengan anak dia senyap, tak cakap apa. Senyap, tak tegur apa. Okeylah, Lohan cakap, dia membebel-bebel kat belakang ni. Bagusnya. Itulah katakan, Cina kan memang rajin, dia kata. Cina-Cina, nak Cina-Cina zaman dulu kan yang tu rajin sangat. Pukul 3 pagi dah keluar nak pergi menoreh, dia kata. Rajin. Balik pada pengkebumian nak pergi menoreh. Rajin. Okey. Perjalanan diteruskan. Syafiq dengan anak dia tetap senyap. Okey. Dia orang bawa kereta tak berapa laju sebab waktu tu dia kata kereta yang bukanlah kereta yang macam Mazda yang hebat-hebat. Jadi kereta biasalah kan. Tapi still lagi bergerak, cuma tak berapa laju. Lebih kurang setengah jam selepas tu, dekat 1 jam, tiba-tiba nampak lagi seorang India dengan anak dia, perempuan. Seorang perempuan India dengan anak dia berpimpin tangan. Diorang pun melintas dekat India tu. Time tu juga si Lohan ni menyebut, ya tengok ni, ini mesti bergaduh dengan suami dia ni. Tengok dia bawa lari anak dia. Dah pukul 3 pagi ni dia bawa lari anak dia, 3:30 pagi ni. Itu mesti bergaduh dengan laki dia. Dah laki dia pergi cari perempuan lain, bergaduh, dia bawa anak dia pergi keluar. Tengah-tengah malam sanggup merentas tempat yang tak ada orang ni, dia kata. Waktu tu Syafiq dengan anak dia senyap, tak cakap. Abang rasa kalau abang jadi Syafiq, abang pandang belakang, boleh senyap tak? Abang akan cakap macam tu. Tapi Lohan cakap, tengok dia membebel lah. Dia kata, kesian ni perempuan ni, Allah bawa anak dia, kesian, bergaduh lah tengah malam. Entahlah apa suami dia pukul dia lah, macam mana lah. Okey lah. Dan membebel. Waktu ni Syafiq dengan anak dia masih lagi senyap. Okey, perjalanan diteruskan. Tiba-tiba diorang sekali lagi nampak perempuan India tadi dengan anak dia. Tapi kali ni bila diorang melintas, anak dia pandang ke arah kereta. Lepas tu si Lohan ni bercakap, tengok, tadi ada perempuan dengan anak dia. Ini jumpa perempuan lagi dengan anak dia. Ini mesti kena bergaduh dengan suami ni. Kat dalam ni mungkinlah ada kampung, dia orang tengah buat bergaduh beramai-ramai kot. Yang tadi bawa anak keluar lagi, ini bawa anak keluar lagi. Itu mesti bergaduh dengan suami dia ni. Sebab dia ingat, Lohan ingat dekat dalam tu ada perkampungan India ke apa. Dia ingat orang India tu bergaduh dengan laki dia. Tapi waktu dia orang melintas, budak perempuan India tu pandang ke arah kereta, matanya bersinar, matanya macam kekuning-kuningan macam tu. Lepas tu si Lohan cakap, tengok sempat lagi pandang kita. Lepas tu dia cakap, Syafiq kau tak nak berhenti ke tompangkan, kesian kau di tengah-tengah hutan ni, so tompang-tompangkan lah. Lepas tu Syafiq terus pandang Lohan, muka dia berkurut. Dia cakap, apa hal kau marah aku pula? Aku suruh kau tompangkan aja, bukannya suruh buat apa. Kau tak kesian ke anak dengan mak macam tu berjalan, bergaduh dengan suami dia ke, dengan bapa mentua dia ke, tak tahu apa jadi. Kurang-kurang kita tompangkan, bawalah ke bandar, ke tempat yang ada orang. Tak kesian ke dia orang berjalan malam-malam? Mengikut kata Lohan, ketiga-tiga entiti yang dijumpa tu memang tak nampak macam hantu, memang nampak macam manusia, sebiji sebulat, memang melangkah, ada kaki, bukan terapung berjalan, tak, memang berjalan betul. Tapi cumanya dia orang pelik, kenapa jumpa tengah malam? Tapi Lohan kata setiap benda berlaku adalah penyebabnya. Dia create lah sebab tu agaknya. Perjalanan diteruskan, dan perjalanan ni tiba-tiba ditemani lagi dengan burung warna putih. Kali ni pelik sikit. Burung tu berkepak agak kuat. Bok, 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 bok. Belum sempat burung tu melintas kereta diorang, mengiringi kereta diorang, terus Lohan cakap, tengok burung teman kita lagi sekali. Tapi kenapa burung ni macam pelik sikit? Kenapa ada kain-kain kat burung ni? Kata. Okey, waktu tu Syafiq dia buat macam tu. Jadi menunjukkan dia marah lah dengan apa yang Lohan cakap. Tapi Lohan tak peduli. Dia cakap lah, ya Allah, burung ni besar betul ni. Kalau tangkap tembak ni sedap ni. Kalau disembelih buat kari ni. Dia kata, tak boleh buat cerita, tak boleh buat bincang. Lupa hutang je kalau makan ni. Sedap ni. Buat dia ingat burung. Dia ingat burung terbang tu. Sepanjang jalan tu dia ingat burung. Lepas tu burung tu pun menghilang. Lepas menghilang,
Tiba-tiba dia jumpa sekali lagi lelaki Cina tolak basikal, pakai baju, baru balik daripada pengkebumian. Kali ni orangnya agak gemuk sikit. Dia tengok, tengok ai Cina tak, memang Cina-Cina ni memang rajin lah, dia cakap. Pukul 4 pagi dah keluar nak pergi menoreh, dia kata. Okey, waktu tu tak sempat dihabiskan ayat, terus Syafiq buat macam tu, nak suruh Lohan ni senyap, janganlah menunggu-nunggu lagi kan. Setiap kali tegur, perjalanan dia orang jadi jauh. Setiap kali Lohan tegur, perjalanan dia orang jadi tak sampai-sampai. Jadi mungkin disebabkan ketegur tadi kan. Okey, tak apalah. Okey, dia orang teruskan perjalanan. Akhirnya sampai dekat, kalau tak silap abang, Muazzam. Satu perhentian dekat Muazzam. Waktu tu lebih kurang pukul 5 pagi macam tu. Jadi dia kata, mengikut kata Lohan, ramai orang kat situ yang berhenti kat situ. Kereta banyak, ada bas, ada kereta, ada bas, ada orang turun berlega-lega, macam pasar, dia kata ramai orang. Waktu tu Lohan dah siap-siap nak keluar, ingatkan nak kencing. Tiba-tiba waktu dia nak keluar, cepat-cepat Syafiq tutup kunci kereta, maksudnya lock kereta, sok kereta. Lepas tu dia kata, aku nak keluar nak kencing. Jangan, dia kata. Jangan kencing dulu, tahan. Tunggu sampai azan subuh, dia kata. Syafiq, suara dia marah, dia kata. Syafiq waktu tu suara dia marah. Lepas tu Lohan cakap, okey. Nampak macam kena marah ni, dia kata. Okey, tak apalah, member dah marah kan, senyap je lah, dia kata. Okey, dia pun duduk, tunggu. Sampailah dekat-dekat pukul 6, waktu tu barulah azan subuh berkumandang. Waktu tu dia kata, sebelum azan subuh berkumandang tu, memang ramai orang bergerak-gerak. Waktu tu Syafiq, memang Lohan perasan Syafiq dah berpeluh tau. Syafiq dengan anak dia dah berpeluh. Anak dia langsung tak tengok depan, anak dia tunduk aje. Jadi dia kata, kenapa ni? Okey, lepas bila azan subuh, ada satu benda berlaku di luar jangkaan. Tiba-tiba semua orang yang ramai-ramai tadi hilang. Hilang. Macam tak ada orang. Dia pun macam, tadi ramai kan? Mana orang ni pergi? Ke ramai-ramai masuk tandas? Ke ramai-ramai dah terbang? Kata. Lepas tu barulah Syafiq pandang belakang. Engkau tahu tak sebenarnya apa yang kita nampak sepanjang perjalanan? Okey, kita nampak burung. Tak, itu bukan burung, tu makcik Rockers. Makcik Rockers ke? Dia kata, aku mana tahu, tak pernah tengok. Dia kata, kau nampak tak ada Cina yang pakai baju perkebumian? Fikir, mana ada orang balik ke perkebumian pergi menoreh pukul 2 pagi, logik lah, dia kata. Habis kalau macam yang perempuan India tu, itu bukan orang, itu bukan, itu entiti. Manalah ada orang perempuan bawa anak berjalan tengah-tengah hutan tu. Memang tak ada, tak logik. Barulah masa tu Lohan dah, okey. Jadi yang kita nampak ni tadi semua hantu lah kan? Ya, yakin hantu. Dan jangan tanya lagi. Yang ramai-ramai keliling tu, sebab itu aku tak kasih kau keluar. Yang keliling-keliling kita tu semua makhluk alam sebelah. Diorang beraktiviti sewaktu kita tidur. Waktu malam adalah waktu siang bagi diorang. Baru Lohan faham. Lepas tu dia pun keluar daripada kereta, dia pun pergilah surau yang terdekat sembahyang subuh. Adalah ramai orang sembahyang subuh kan. Jadi waktu tu dia terfikir-fikir, bukan orang rupanya. Dia macam blur, dia kata waktu tu. Memang yang dia nampak orang, yang dia nampak burung tu pula memang macam burung. Dia kata cuma besar, dia kata. Tu kepak-kepaknya besar. Tapi kata logik juga. Pertama kali dia jumpa dengan makhluk-makhluk alam sebelah yang dia sendiri tak tahu itu adalah makhluk alam sebelah. Ada juga penonton abang tegur. Dia kata, abang kalau dulu-dulu abang cerita lebih kepada tenang, tak adalah huru-hara macam nak meloncat-loncat, tak ada, tenang. Dan sekarang abang cerita lebih kepada excited. Sebenarnya abang belajar sikit demi sedikit untuk bercakap bermesra dengan penonton. Abang nak supaya semua yang tonton video abang boleh rasa apa yang abang rasa sewaktu abang disampaikan dengan cerita-cerita pengalaman-pengalaman menarik ni. Ada juga yang cakap, bang, ini adalah cerita tipu. Sedih dengar. Ni bukan cerita tipu. Dia komen waktu tu dekat video Sarawak. Dia kata cerita Sarawak ni semua menipu, bohong ni semua. Abang ni kakak DVD. Bukan. Kalau betul ini adalah menipu, kita nikmati saja. Abang pun tak tahu kalau abang bukan tipu kan. Tapi abang yakin semua cerita ni bukan tipu. Sebabnya, mungkin cara abang bercerita tu beria sangat, nampak macam menipu. Tapi ini bukanlah cerita tipu, pengalaman
pengalaman orang. Kita raikan sama-sama pengalaman orang. Okey, cerita yang kedua ni disampaikan kepada abang oleh seorang budak lelaki pun datang dekat kita orang berjumpa lah dekat Melaka. Dia ada kerja kat Melaka, kita orang borak-borak. Dia sampaikan ke abang, waktu dia muda lepas SPM tahun 1990-an, berlaku dekat satu negeri Perak, dia jadi attendant pam minyak, yang kerja tukang tuang-tuang minyak tu dekat pam attendant minyak. Ceritanya berlaku macam ni. Waktu tu dia lepas SPM. Fahmi lah nama dia, Fahmi bukan nama sebenar. Fahmi ni baru lepas SPM. Jadi daripada tak ada buat apa-apa, dia pun carilah kerja. Pada waktu tu kerja yang paling famous sama ada kerja fast food, iaitu KFC. Waktu tu McD pun dia kata tak banyak sangat. KFC, kerja kedai makan, ataupun kerja dekat pam minyak. Sebab waktu tu pam minyak banyak tumbuh, banyak ada pam minyak diwujudkan. Sebabnya memudahkan untuk kita dalam perjalanan nak isi minyak. Jadi pam minyak ni terletak dekat satu negeri Perak. Dia tak dapat nak beritahu dekat abang, sebabnya dulu pam minyak ni kelilingnya adalah belukar. Tapi sekarang pam minyak ni masih ada lagi, dia kata, tapi dikelilingi dengan bangunan. Maksudnya dah dijadikan bandar kat situ. Jadi tak adalah seram sangat, tapi dulu seram. Cerita dia macam ni. Jadi dia pun kerjalah sebagai pam attendant. Waktu minggu pertama dia kerja siang. Kerja siang tak ada masalah, okey. Dia jadi seramnya, cerita ni jadi seram bila minggu pertama dia kerja malam. Dia kerja malam, pam ni boleh kata awal-awal tu dibuka secara 24 jam. Ini antara pam minyak pertama yang dibuka, pam minyak pertama lah, pam minyak terawal yang dibuka secara 24 jam di negeri Perak. Itu clue-nya. Itulah clue-nya. Abang tahu sebenarnya daerahnya, tapi dia minta abang jangan beritahu. Okey. Jadi dia ni kerja siang. Mula-mula minggu pertama kerja siang. Bila dia nak kerja malam ni, bos dia tanya, kau okey tak ni kerja malam ni? Kau baru muda lagi, umur 18 tahun ni, okey tak nak kerja malam? Dia kata tak ada masalah bos, kita kentalnya, hati kental punya, apa yang datang kita tolak tepi, kata. Oh, bagus. Tapi malam ada dua orang tu tahu, engkau dengan seorang lagi, kata Azrul lah kata. Azrul lah dia kata. Kau dengan Azrul malam. Yang Azrul tu boleh kata senior sebulan awal. Senior sebulan awal. Jadi bila diorang minggu kedua tu diorang bertugas malam, okeylah Azrul dan juga si Fahmi ni, okeylah, diorang pun dah lama kenal. Jadi Azrul tanya dengan Fahmi, kau tahu tak tentang cerita kawasan-kawasan ni? Dia kata, tak tahu. Kenapa pula? Dia kata, kalau kita bernasib baik, korang nak tahu, aku pernah bekerja malam 2 minggu. Dah 2 minggu aku kerja malam dekat stesen minyak ni. Dan setiap kali malam, aku tak berani nak keluar. Walaupun ada orang isi minyak, diorang akan isi minyak sendiri. Pada waktu tu, diorang tak boleh isi minyak sendiri tau. Diorang kena isi minyak atas bantuan daripada pump attendant. Tapi dia kata, waktu malam, aku memang kunci pintu, duduk dalam, orang yang kat luar kena datang, bayar, lepas tu diorang isi minyak sendiri. Aku memang takkan tolong. Itu kata Fahmi, kenapa? Apa yang tak kena? Dia kata, tunggu malam ni. Dia kata, malam ni adalah malam permulaan kau kerja malam. Jadi hati-hati kalau kau nampak banyak-banyakkan selawat Nabi, baca ayatul kursi. Dia kata, okeylah, tak apa masalah, tak ada okeylah. Jadi mulalah dia kerja malam. Dia bekerja malam. Waktu tu pukul 11 malam. Bila pukul 11 malam, kawan dia cakap lah, cepat-cepat, kalau ada apa-apa kau pergilah kencing dulu, ke berak dulu. Kalau boleh satu malam ni kau jangan kencing berak, sebab tandas tu dia letak kat belakang. Jadi untuk mengelakkan diorang kena keluar daripada kawasan ofis minyak tu, ofis stesen minyak tu, dan tengah malam siap-siaplah kencing berak dulu, dia kata. Okey, dia pun Fahmi pun ikutlah. Fahmi pun pergilah kat belakang kencing berak. Itu pukul 11 lebih tau waktu tu. Kencing berak. Lepas dah kencing berak tu, dia dengar ada suara orang macam macam tu, macam orang tergelak, suara perempuan. Tapi dia kata suara perempuan tu dekat. Jadi dia kata, sah-sah ini mesti ada yang tak kena ni. Dia kata dia dah tergerak hati dah, mesti ada benda-benda yang daripada alam sebelah ni. Okey, tak apalah. Dia cepat-cepat kencing. Lepas kencing, dia pun keluar daripada bilik air tu. Dia terus masuk ke dalam ofis tempat, abang nak cakap apa ofis stesen minyak lah. Jangan cerita ofis stesen minyak. Lepas tu dia dah cakap, dia masuk, dia cakap dengan kawan dia, weh, dia kata, aku dengar ada perempuan tergelak-gelak. Dia kata, itu baru permulaan. Kau jangan tegur, dia kata. Artinya, kau dengar jauh ke dekat bunyinya dekat weh, betul.
Alamak, dia kata. Kenapa, dia kata? Mengikut petua-petua orang Perak, dia kata, kalau bunyi jauh, maksudnya benda tu dekat. Kalau bunyi tu dekat, maksudnya benda tu jauh. Maksudnya kedudukan dia lah. Jadi kalau yang dia dengar tadi, dekat, bunyinya dekat, maksudnya benda sebenar tu berada kedudukan yang jauh. Sini terbalik lebih kurang kedudukannya jauh. Tapi kata kawan dia, alamak, benda tu dah datang, tak apalah, okeylah. Diorang pun masuk dekat dalam office stesen minyak, diorang pun kunci pintu. Dah kunci pintu, okeylah, berlalu. Diorang sambil dengar radio kecil kan, berlalu. Waktu malam kan, waktu tu orang tak ramai yang isi minyak. Stesen minyak 24 jam dah tak banyak, dan tak banyak kereta yang keluar, dia kata. Ada kereta tapi kadang-kadang sangat jarang sangat datang, dia kata. Ini tahun 90-an tau, 97, 98 lah macam tu. Tak adalah 90-an, dah nak tahun 2000 kan. Jadi dia kata okey, tak banyak kereta yang datang. Tiba-tiba, ni part seramnya. Tiba-tiba dia orang dengar ada bunyi burung, benda berkepak mengelilingi stesen minyak dia orang. Waktu tu stesen minyak ada beberapa lampu dia dah ditutup. Tak adalah semuanya terang. Tapi dekat dalam office tu boleh nampak lah, boleh kata terang lah. Dia nampak ada benda warna putih berkain mengelilingi stesen minyak dia orang. Lepas tu hilang. Lepas tu lagi sekali. Lepas tu hilang. Dengarlah macam ada bunyi burung lah, buat kepakan burung lah. Lepas tu Fahmi nampak, yang si member kawan dia pun nampak. Dua-dua tersenyap. Lepas tu Fahmi tanya, itu apa benda tu? Kata, kalau kau tengok macam tu, kau tak payahlah cakap. Memang kau dah tahu dah, itu makcik rockers, dia kata. Memang setiap malam ke ada macam ni? Tak adalah setiap malam, dia kata, tapi selalunya memang ada. Kalau kau tengok kat belakang ni kan hutan kan, dia kata. Hutan memanglah ada benda-benda macam ni. Okey, tak apalah. Dah, benda tu berputar. Tu senyap lah, dia orang senyap. Jadi terus lanjut sampai pukul 2 pagi. Bila pukul 2 pagi, lagi sekali benda tu terbang mengelilingi sisi minyak. Itu hilang. Dia orang ni rasa macam, ya Allah. So, kata Fahmi satu je doa dia. Janganlah benda tu duk tak cegat tiba-tiba berdiri dekat depan pintu tempat stesen minyak dia orang. Tapi doa Fahmi didengari oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak uji. Dan tiba-tiba lebih kurang pukul 2 lebih, benda tu betul-betul berdiri dekat pintu kaca, pintu masuk office stesen minyak. Waktu tu dia kata darah macam dah turun kat kaki. Dua-dua dah senyap, walaupun dalam tu aircon, dua-dua dah tak berbunyi, senyap, dia kata. Memang syaidu, dia kata, kalau abang kalau abang tak tahu abang nak cakap, berdiri kok, kita semua nampak benda tu berdiri kat depan pintu kan, tapi seatbelt dia tak masuk. Waktu tu dia kata, Fahmi kata, memang dia tak ingat lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Itu je yang dia ingat, yang dia baca. Janganlah dia masuk, ya Allah Tuhanku, janganlah dia masuk. Tak ada siapa nak jemput dia. Halah, dia kata pergi. Tapi Alhamdulillah, selang beberapa minit, benda tu terbang. Dan semua ni terakam dalam CCTV. Terakam dekat dalam CCTV. Jadi tiba-tiba benda tu, tak lama tu benda tu hilang, terbang pergi. Lega. Diorang dah lega lah. Alhamdulillah, tak ada apa-apa jadi. Lepas tu malam tu berjalan. Okey, tak ada apa. Tiba-tiba benda tu muncul lagi sekali, tapi bukan dekat depan pintu, dekat sudut jauh, dekat stesen tempat pam minyak paling ujung sekali. Maksudnya dekat bucu stesen minyak ujung sekali. Memang nampak benda tu putih. Sudah, dia kata, datang lagi. Tapi sebaik jauh, dia kata. Alhamdulillah, sebaik jauh. Tiba-tiba datanglah motor mak-mak motor. Bila mak-mak motor datang, benda tu hilang. Lepas tu mak-mak motor tu prank, siap cakap, bang, baik-baik bang, kawasan ni banyak minah rockers. Makcik rockers, dia kata, hati-hati. Kata. Fahmi kata, padahal dia tak tahu sebenarnya tadi dia orang dah berpeluh-peluh, melencon-lencon baju nak menghadap benda Allah tu. Okey, bila budak-budak motor tadi dah pergi, okeylah, lega. Waktu ni dah nganjur pukul 3 lah. Pukul 3, okey, dia orang kata mungkin dah tak ada apa-apa lah, Okey, dia orang pun okey lah dalam bilik tu, dalam stesen minyak, tak ada apa-apa. Tiba-tiba, ujian yang Allah nak kasih, dekat dalam bilik store, dengar orang menangis. Checkmate.
dengan orang menangis. Waktu tu si Fahmi pandang kawan dia pandang Fahmi, masing-masing berterabur keluar daripada office tu, berterabur. Padahal waktu tu pintu kaca tu dah dimangga tau, dah dimangga, memang tak boleh masuk. Mau gigil buka mangga tu, dah menyentak-nyentak, cepat. Bunyi menangis tu dekat dalam store tu makin kuat. Hui, dia kata macam akhirnya dapat dia orang keluar daripada sesi minyak tu. Nak pecah pintu, dia orang tolak. Sik baik kaca pintu tu tebal. Dia orang keluar, bila dia orang keluar, dia orang berdiri dekat luar, pandang ke dalam. Dalam memang terang lah kan, memang terang, tak ada apa-apa, terang. Lepas tu dia orang tengok aja dekat dalam store tu memang gelap. Tiba-tiba daripada dalam store tu keluar tau seorang perempuan, berbaju putih, berambut panjang, muka tak nampak lah, keluar terbang pergi dekat tengah-tengah sesen office sesen minyak, berdiri kat situ. Dia orang ni dua-dua Allahu Akbar, tak ada buat apa-apa lah, dan memang takkan nak tinggalkan duit dalam tu. Dia kata tak nak, okey lah, dah tolonglah, dia kata janganlah buat pasal. Dia orang pun duduk kat luar, duduk berdiri, tengok benda tu dekat dalam. Ya Allah, dia kata memang tak boleh nak cakap lah, dia kata takutnya boleh nak pengsan. Dia kata waktu tu dia cuma berdoa, tolonglah ya Allah Tuhanku, tolonglah, ada orang yang datang sergah pula, datang isi minyak supaya memberi kekuatan kepada dia orang. Tapi doa dia orang Allah Ta'ala kabulkan. Tiba-tiba ada satu kereta datang pergi dekat sesi minyak tu. Ada dua orang lelaki, dan korang nak tahu dua-dua tu adalah bos dengan adik bos. Dia orang pun adik bos pun turun. Lepas tu bos tanyalah, kenapa tunggu dekat luar ni? Dia orang tunjuklah kat dalam. Tadi pada waktu tu dah tak ada, dah hilang. Lepas tu bos cakap, alah, benda-benda ni memang biasa kat sini, kita makhluk, dia orang pun makhluk, kita hamba, dia orang pun hamba Allah. Dia kata jomlah masuk. Jadi disebabkan ada bos dengan adik bos, dia orang pun masuk. Dia orang pun tak tahu kenapa bos dengan adik bos datang. Mungkin bos dengan adik bos memang tahu dia orang akan dikacau pada malam tu, memang Allah gerakkan hati dia orang kan. Jadi dia orang pun masuk semula ke dalam office. Lepas tu bos pun cari-cari, rupanya adalah CD bacaan ayat suci Al-Quran. Bos pun pasang, bergema satu office tu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Lega, kata Fahmi. Waktu tu pukul 3 ke 4 pagi, dia kata lega sangat, Alhamdulillah, asyik baik. Dan sejak daripada tu, mengikut kata Fahmi, setiap kali dia orang kerja malam, dia orang akan pasang ayat suci Quran. Makin malam makin kuat pasangnya, biar bergema, biar sambil-sambil berzikir-zikir untuk bagi kekuatan dalaman kan. Itu adalah pengalaman yang diceritakan pada abang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang dua pengalaman daripada Lohan dan juga Fahmi. Maknanya dua-dua ni bukanlah nama sebenar, nama yang dicadangkan oleh penonton abang. Abang minta maaf sangat-sangat kalau ada kesilapan sewaktu abang bercerita. Kadang-kadang kan sekarang ni kan dah tengah malam kan, abang ni bersemangat dah tengah malam cerita hantu ni kan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam sebelum tu pengajarannya untuk cerita yang pertama. Kalau nampak apa-apa tengah jalan waktu malam, jangan tegur, lebih baik selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa? Kalau kita berselawat, kita punya badan ni adalah, abang dengar dalam ceramah agama, kita punya badan ni akan diseliputi dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad tu sangat kuat dia punya kekuatan dia, sehingga akan menyilaukan makhluk-makhluk alam lain. Maksudnya memberi kekuatan halaman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu adalah pengajaran pertama. Pengajaran kedua adalah, kalau kita bekerja malam, seeloknya dengarlah ayat-ayat suci Quran sambil-sambil bekerja. Memberi kekuatan dalaman, juga memberi peneman kepada meningkatkan keimanan, meningkatkan kita punya kekuatan dalaman, kita punya keberanian. Abang nak cakap keberanian. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kowe abang tak bertukar warna, maksudnya okey.